Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagia Tuan Pengurusi Tetap yang berhormat Tuan Guru Datuk Al-Mursyidul Am, berbahagia Timbalan Mursyidul Am, yang berhormat Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Presiden dan seluruh pimpinan PAS, para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri ini bagi mewakili Ketua Dewan Ulama yang kurang sehat, tapi cukup bersemangat ia dapat datang meresmikan Muktamar Dewan Ulama dan ke majlis peresmian muktamar ini. Semangat beliau yang gigih ini menjadi inspirasi kepada ahli Dewan Ulama dan juga ulama-ulama pelapis. Timbalan Ketua Dewan Ulama ada bersama-sama kita, tapi beliau juga memberikan mandat kepada saya untuk bercakap bagi pihak Dewan Ulama pada hari ini. Jadi oleh kerana saya mewakili dua orang, Ketua dan Timbalan, maka saya minta Tuan Pengurusi bagi masa yang lebih kepada saya. Kalau Tuan balik lewat jangan marah kat saya nak. Hadirin dan hadirat, saya akan menyentuh beberapa isu yang dibangkitkan. Pertamanya, bagi pihak Dewan Ulama berasa syukur dan bergembira kerana semua perwakilan mengambil perhatian yang serius tentang kepimpinan ulama. Dan ditegaskan lagi oleh naib-naib presiden yang menyatakan tak ada seorang pun yang tak menyokong dasar kepimpinan ulama. Dan saya yakin dan percaya pimpinan yang di atas semuanya memberikan sokongan dan dukungan kepada dasar kepimpinan ulama. Yang keduanya, kita dalam PAS ini ada Lajnah Tarbiyah, ada Jabatan Tarbiyah yang dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Idris Ahmad, yang mana semuanya menjurus supaya semua ahli PAS, semua pimpinan PAS mempunyai satu fikrah, wihdatul fikr. Tidak macam UMNO. Pasal UMNO memang tidak berdasarkan pada Islam. Kita ini berdasar kepada Islam yang sudah tentu semua sekali berfikiran yang sama, dan secara umumnya ialah mengenai Islam yang syumul, termasuklah politik dalam Islam ini. Kita harap tidak ada ahli-ahli PAS yang tak tahu bahawa Islam itu termasuk politik Islam. Dan tentang wahdatul hadaf ini, pada pandangan saya, satu jangka panjang kita masuk dalam PAS, berjuang dalam PAS ialah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadaf matlamat yang pendek ialah untuk mencapai kemenangan dalam pilihan raya yang akan datang. Kerana tanpa kemenangan kita tak akan dapat kuasa. Kita tidak akan dapat melaksanakan Islam yang syumul itu. Oleh itu, saya sarankan supaya kurangkan isu-isu yang sensitif. Kurangkan titik-titik perbezaan. Tapi carilah banyak nuktah-nuktah persamaan. Dan juga janganlah terlalu banyak untuk membincangkan masalah furuk. Sampai kiamat pun masalah furuk tak akan habis. Oleh itu carilah, perbahaskanlah perkara-perkara usul, sama ada dari segi akidahnya, syariahnya dan akhlak, supaya tumpuan kita semua yang utama pada hari ini ialah untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Hadirin dan hadirat, pada muktamar kali ini Dewan Ulama juga cukup bergembira, syukur kerana tidak ada lagi
para muktamirin membangkitkan kerja-kerja ulama. Kalau dulu tiap kali muktamar dikata ulama tak buat kerja, ulama tak turun padang, ulama tak buat kerja-kerja, dan ini sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, dia ulama ini ada yang gaib, ada yang kerja terang-terang. Itu yang tak nampak ulama kerja tu. Inilah kerana untuk makluman tuan-tuan, dalam Dewan Ulama kita sudah ada yang dinamakan Lajnah Ulama Pelapis. Dan ulama pelapis ini bukan daripada ulama saja, daripada alimat. Ya, sebab itulah maka kerja-kerja Dewan Ulama dilakukan bersama oleh ulama-ulama pelapis daripada ulama dan alimat. Dalam masa muktamar ini, Lajnah Ulama Pelapis telah dapat mengumpulkan lebih 400 orang untuk supaya kesinambungan Dewan Ulama akan terus disambung oleh ulama-ulama pelapis ini. Sebab itulah untuk makluman tuan-tuan, sebagai pecah rekod pada muktamar ulama kali ini, walaupun ulama dimulakan peresmian itu pada 11 pagi, tidak macam dewan-dewan dimulakan pada 11 malam sebelum muktamar penuh. Kita Dewan Ulama memulakan peresmian Dewan Ulama pada 11 pagi daripada pukul 9 sampai pukul 6. Tetapi kali ini Dewan Ulama buat pertama kalinya telah meneruskan acara muktamar Dewan Ulama sampai pukul 12:30 malam. Hadirin hadirat tuan-tuan sekalian, kita sebagai ahli-ahli PAS, pimpinan PAS di seluruh peringkat kawasan, negeri dan juga pusat, mesti mempunyai izzah, kemuliaan, ketinggian, dan mestilah kita yakin dengan kepimpinan yang ada pada kita. Kita ada Al-Fadhil Datuk Seri Presiden, ada Timbalan Presiden, ada Al-Mursyidul Am, ada Timbalan Mursyidul Am, ada Naib-Naib Presiden, dan seluruh kepimpinan yang ada di hadapan tuan-tuan ini. Dan kita hidup dalam sistem demokrasi, maka jika PAS menang banyak dalam pilihan raya akan datang, maka yang akan menjadi Perdana Menteri sudah tentulah Datuk Seri Presiden. Setuju tuan-tuan? Setuju, sila bangun. Takut ada yang tak setuju. Jadi janganlah. Terima kasih. Terima kasih. Supaya lepas ini jangan ada di kalangan kita yang akan mempromosikan orang lain. Yang penting kita mesti menang lebih. Kalau kita bertanding 80, kita menang 60, PKR dapat 55, DAP umpamanya menang 40, maka kita menang lebih. Mestilah Perdana Menteri kita ialah Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Seri Presiden. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, Dewan Ulama juga berasa syukur dan bergembira kerana Dewan Muktamar telah menerima usul, iaitulah untuk mewujudkan audit syariah. Mungkin ramai yang tak faham, asal ingat bila audit tu yang berkaitan dengan keuangan saja. Jadi maksud usul ini ialah untuk menubuhkan sebuah jabatan kuasa, apalah nama pun. Mungkin yang boleh tuan fahami ialah hizbah, untuk memantau pimpinan dewan-dewan dan juga perhubungan negeri dan kawasan. Kalau ada yang tidak menepati dengan syariah, baik dari segi syariahnya, dari segi akidahnya dan akhlak, maka hizbah inilah yang akan memberikan panduan supaya dengan itu akan terjaminlah bahawa akan terjaminlah, sentiasa terjamin semua gerak kerja PAS. Tidak ada suara-suara yang kononnya tersasar daripada dasar perjuangan.
Dan kalau ada komplain-komplain, biarlah tuan-tuan yang masih dalam PAS, jangan dah terpelanting daripada PAS baru cakap kata PAS terkeluar di dasar. Masa dalam PAS tak sokong pun ulama, di keluar PAS kata saya sokong ulama. Jadi biarlah di dalam, itu kerja-kerja dalaman untuk luar, untuk dipamerkan kepada suara perdana. Hadirin tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dan untuk mencapai matlamat politik Islam, ulama telah berijtihad dalam menentukan wasilahnya. Antaranya ulama dalam PAS berijtihad merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, telah membenarkan tahalluf siasi dengan parti lain, baik parti Islam ataupun bukan Islam, sebagai satu wasilah mencapai kemenangan dalam PR yang ke-11 akan datang. Rintitan daripada ijtihad tahalluf siasi, maka ahli-ahli PAS diarah mengundi calon-calon bukan Islam daripada kalangan DHPP sebagai calon PAS dalam pilihan raya yang akan datang. Oleh itu saya berharap tiada siapa yang mempertikaikan ijtihad yang telah ditetapkan oleh Majlis Syura Ulama tentang tahalluf siasi. Jika ada di antara ustaz-ustaz dalam PAS berceramah di merata tempat yang mempertikaikan tahalluf siasi, maknanya mereka itu tidak walak kepada keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Syura. Akhir sekali tuan pengurusi, teras perpaduan dalam sebuah negara berkebajikan, berpandukan, mestilah berpandukan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad, bukan pemikiran-pemikiran, bukan izm-izm celaru yang bercanggah dengan Islam. Oleh itu pastikan keaslian dakwah akidah ikut kepada apa yang tidak dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan tersasar jauh dalam berijtihad semata-mata kerana terlalu gairah nak ke Putrajaya. Jangan sampai berijtihad hingga meminggirkan Islam dan hudud, kerana setakat ini hudud masih relevan dan selalu telah dipertegaskan oleh Datuk Seri Presiden bahawa kita akan melaksanakan hudud dalam sistem demokrasi di Malaysia. Maknanya kalau kita menang banyak, kita banyak wakil-wakil rakyat MP kita, maka tidak mustahil bahawa hudud boleh terlaksana di Malaysia ini, dengan syarat mestilah PAS menang banyak, menang majoriti dibandingkan dengan rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat. Oleh itu hendaklah kerja kita bersepadu dalam semua peringkat dengan menggunakan hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab, gabungan antara kematangan pengalaman orang-orang lama dengan semangat kepemudaan. Dalam konteks hampir kita menghadapi PR yang ke-13, maka kenalah gunakan fiqhul awlawiyat. Mungkin kita tak sempat untuk mengenal semua perkara, maka gunakanlah fiqhul awlawiyat. Mana yang lebih utama, prioriti mana, ini kena keutamakan prioriti itu. Dan jangan termakan ubat berupa racun daripada musuh. Hadirin hadirat, seterusnya hendaklah kita lakukan secara istiqamah dan smart working dalam kempen kita, dalam dakwah kita, dan juga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapkan, tentukan kita senantiasa melakukan qiyamul lail, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kemenangan sebenar adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan melainkan daripada si Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu lipatkan hubungan kita dan mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala selain daripada kita bekerja keras untuk memastikan kemenangan pada PRU yang ke-13 akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd.